Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa 'alaz zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa zukrina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil ustaz-ustaz, ustazah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala sempena kita menyambut tahun baru Masehi ini. Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan untuk dapat bersama-sama berada di tahun 2016. Kita baru saja meninggalkan tahun 2015, maka marilah kita sama-sama muhasabah apakah di sepanjang tahun 2015 itu, apa yang kurang dan apa yang lebih. Yang kurang kita tambahkan, yang lebih kita perbaiki, yakni amalan kita. Sebab apa? Tahun ini 2016 bertambahlah satu lagi umur kita, tambah satu lagi, maka kita makin menghampiri kepada angka yang Allah dah fix dekat Lauh Mahfuz itu. Kita tak tahu berapa mungkin tahun ni kita 65, angka yang Allah fix tu 66, mana nak tahu Tapi wa imam apa pun, inilah persediaan yang sempat kita lakukan. Kata Imam Al-Ghazali, Allah bagi dua saja peluang kita, dua saja peluang. Yang pertamanya Allah bagi apa? Nak hidup senang ataupun susah. Ketika mana kita dipaksa, ketika mana kita dipaksa meninggalkan alam yang nama dunia ni, masuk ke alam kubur. Tu kesempatannya apa? Masa kita hidup ni lah, kita nak buat amalan supaya kita nak hidup senang. Kalau tak mau hidup senang, nak hidup susah, tak payah buat apa-apa tu, bersidang sajalah tak payah buat apa-apa, kutuk sini kutuk sana Dalam Melayu duduk mana? Duduk kat Corok Parit nah. Depa mata api. Contoh. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi berada di awal tahun Masehi dan awal tahun Hijrah. Walaupun kita dah hari ni hari ke-21 dalam bulan Rabiul Awal, dikiranya masih awal lagi lah. Sebab apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru 3 bulan. Apa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal ini? Lahirnya seorang manusia yang cukup agung, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal kita akan Allah dan kenal kita akan Islam. Kita dipilih oleh Allah jadi umat akhir zaman, dikurniakan Islam, dibekalnya iman. Alhamdulillah, itu satu rezeki yang cukup baik. Jadi kita imbau kembali, kalau adalah perancangan ataupun program untuk dilaksanakan sambutan Maulid ini, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah lahirkan Nabi Muhammad ni pada hari Isnin? Sedangkan dalam kamus orang Arab ini, hari Jumaat ni merupakan penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Tu Allah lahirkan Nabi Muhammad pada hari Isnin. Sebab apa? Pada hari Isnin tu belum ada lagi hari-hari yang diraikan. Kalaulah andai katalah Allah lahirkan Nabi itu pada hari Jumaat, maka seluruh jazirah Arab akan kata apa? Tengok, Rasulullah adalah orang-orang Arab, bagi pihak Arab. Tu. Jadi Allah tak jadikan. Itu sebab banyak kejadian-kejadian dan peristiwa yang berlaku pada hari Isnin. Lahirnya Nabi Muhammad hari Isnin, wafatnya Nabi Muhammad hari Isnin.
pembukaan Fathul Mekah hari Isnin, perjanjian Hudaibiyah hari Isnin, dan banyak lagi. Tuh. Jadi kalau siapa yang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis itu, dia dapat 2 pahala. Satu pahala puasa, satu pahala sebab apa? Sebab apa engkau puasa? Nabi aku pun puasa, dapat 2. Tuh. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa tuan puasa hari Isnin? Sebab hari Isnin, setiap hari Isnin kalau aku puasa, aku teringat akan hari kelahiran aku. Tuh. Maka hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling gembira sekali? Tak lain dan tak bukan, namanya Abu Lahab. Yang Allah rakamkan dalam surah Al-Masad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada Abi Lahab. Tuh. Binasa kan Abu Lahab dalam mana? Neraka tu. Sebab apa? Menyakiti kekasih Allah yang nama Muhammad. Tapi dalam pada tu sayangnya Abu Lahab ni kepada Nabi Muhammad SAW sebab waris walak dia. Tu. Sayangnya, seronoknya dia sampai boleh sembelih 100 ekor unta. Dijamu habis. Orang di Mekah tu. Dan 100 ekor kambing. Dapat tahu pula dia punya hamba abdi yang namanya Suaibah menyusu akan Nabi Muhammad SAW di awal kelahiran itu. Sebab apa? Menantikan ibu susuan yang tetap, yang ini Halimatun Sa'diyah. Orang Arab memang macam tu, anak-anak dia akan tinggalkan di macam nursery itu, ibu susuan lah akan datang. Selalunya anak-anak yang punya ibu dan bapa memang cepat laku lah. Kebetulan pada ketika itu Nabi Muhammad tak ada siapa ambil pun dia. Sebab apa? Dia anak yatim. Anak yatim ni asyuk kurang lah, biasalah tu. Maka orang tinggal. Untuk menantikan ibu susuan yang tetap, maka Suaibah ni pergi menyusukan. Aminah panggil Suaibah pergi menyusukan. Abu Lahab tahu, Suaibah engkau boleh menyusukan Muhammad. Dengan tunjuk 2 jari ni, Abu Lahab kata apa? Kau, aku bebaskan kau, aku merdekakan kau. In fact Abu Lahab boleh kata engkau belah. Tak, dengan 2 jari ni. Apa hikmah 2 jari ni tuan-tuan? Setiap hari Isnin Abu Lahab ni duduk dalam neraka, kata Nabi, duduk dalam neraka. Setiap hari Isnin dia akan isap 2 jari ni keluar susu. Dan sayang Nabi je tu. Itu orang yang tentang Nabi. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan tak tahu lah. Jadi siapa yang tentang Nabi tu, janganlah kata bisa tak apalah kita masuk neraka pun boleh minum susu. Banyak kau punya susu. Tu. Yang mana yang menentang Nabi lah. Ada tak? Berkanjah yang tentang Nabi. Tu. Tapi bukan orang kat sini lah. Belah-belah bagan Datuk tu. Allahu Akbar. Sini pun lebih kurang je lah. Tak tahu lah tuan-tuan. Contoh dia. Bebas. Ada satu umat, seorang umat di zaman Nabi Musa. Nabi Musa cerita, diilhamkan Allah dalam mimpi, Nabi Musa cerita, dan Nabi Muhammad cerita balik kat kita. Ada seorang hamba Allah, hamba umat Nabi Musa ni, jahatnya Masya Allahu Akbar, tak tahulah, dengan bom orangnya, dengan curi duit 2.6 bilion, macam-macam dia buat. Tu, jahat la ilaha illallah. Tapi bila hamba Allah ni dia baca kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi-nabi ni kan dia bawa Taurat, Zabur dan Injil sebelum datangnya Al-Quran. Ketika mana dia baca akan kitab itu, terlintas dia akan nama Muhammad. Dia cium nama Muhammad. Allah bagi dia peluang dalam syurga. Pilihlah hari-hari mana yang kau nak relax. Tu. Kata setengah ulama, kalau dalam sebuah rumah itu ada orang yang, ada ahli rumah itu yang nama mulanya daripada Muhammad, nescaya tidak akan terbakar rumah itu. Tapi jangan kau pergi cucuh lah, rumah tu memang terbakar lah nah. Jangan kau cucuh tu. Mana kata kalau tekan dapur gas meletup, kau tak jadi. Tu. Kalau anak-anak nak periksa, kata ulama, bertawasul di atas selawat Nabi tu, sallallahu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulis 120 kali dalam kertas, lipat-lipat bubuh dalam poket anak untuk nak masuk periksa, garanti pasnya. Tapi anak tu kena baca buku lah. Mau tak baca buku, kau bubuh bergajang tak dia apa.
nama Muhammad. Hebat ya Allah. Maka setelah mana ibu susuannya sampai, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ibu susuannya yang nama Halimatun Sa'diyah. Memang musim itu memang dia tidak menyusu lagi dah. Sebab apa? Dia tidak mampu, kesehatannya terganggu. Tetapi Allah jadikan, Allah buat hati ni teringin nak pergi tengok ni. Sebab apa budak ni orang tak mau ambil? Sebab apa? Budak-budak lain dia dengar cerita, dia duduk di luar kota Mekah, dia dengar budak-budak lain ada orang ambil, tapi budak ni kenapa orang tak mau ambil? Sebab anak yatim. Sebab walaupun anak yatim, sebab apa orang tak mau ambil? Dia pergi juga. Dia tuntunlah kaldai dia tu yang 3 silinder tu, dengan kabilah-kabilah yang nak pergi ke kota Mekah jalan. Dia pun tarik slow. Kabilah tu dah sampai dah, dia baru di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan tu Allah runtun hati ni supaya menjadi bersemangat, menjadi teringin sangat nak ambil. Sampailah dia ke tempat nursery yang Nabi Muhammad ada tu. Lalu dia tengok budak ni, ya Allah bagusnya budak ni. Dia tanya suami dia, abang boleh ke ambil ni? Suami dia terus kata, ambillah kot-kot kita dapat, kata dapat rezeki, ditambahkan rezeki, ambil, patah balik. Halimatun Sa'diyah pun dukung. Tak habis dukung, takkan nak jalan kaki. Suaminya kata, naiklah kamu di atas kaldai tu yang 3 silinder tu. Dan momen naik saja Nabi Muhammad duduk aja, dalam pelukan Halimatun Sa'diyah tu di atas kaldai tu jadi kuat bukan main. Lari cepu. Saudara-saudara yang patah balik tadi, yang pergi 5 tiang tu, potonglah 5 tiang tu Halimatun Sa'diyah bagi, dia potong balik tu. Allah. Di pertengahan jalan itu Nabi ni tu yang Allah, ya Allahu Akbar tu, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu. Allah boleh buat apa yang Allah nak. Nabi ni pergi isap nenen Halimatun Sa'diyah, dia keluar susu membuak-buak. Allahu Akbar tu. Bukan takat boleh bagi anak-anak dia, anak Halimatun Sa'diyah boleh ambil lagi upah. Bukan kata takat susu dia aja banyak, kambing-kambing peliharaan dia yang dulu kering, cekeding apa semua, susu penuh. Heran orang kampung. Duduklah Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun dengan Halimatun Sa'diyah. Duduk 4 tahun. Tahun yang keempat berlakulah satu miracle, keajaiban ke atas Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh 2 pemuda yang kidnap Nabi, sorok balik pokok, dia belahnya dadanya. Tu awal mula, pertama mula 4 tahun dah belah dah. Ketika itu Nabi sedang main dengan anak-anak Halimatun Sa'diyah ni. Anak Halimatun Sa'diyah jadi takut, balik bagi tahu mak dia. Dia kata Muhammad telah dibunuh. Allahu Akbar. Halimatun Sa'diyah dan suaminya pergi mendapatkan Muhammad, tengok steady dah. Dengan insiden itulah, takutnya akan Halimatun Sa'diyah ni, takut berlaku apa-apa lagi, maka dihantarnya balik Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibunya Aminah. Sampailah 6 tahun duduk, meninggallah pula ibunya. Duduklah Nabi Muhammad dengan Abdul Muttalib. Tu duduk tak berapa lama, meninggal pula Abdul Muttalib, duduk pula dengan Abu Talib. Tu yang cukup sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Tu lebih sayang ia daripada Sayyidina Ali ataupun Ja'far bin Talib. Tu. Maka apa kerja Nabi? Diajarnya, siapa pun tak boleh usik Nabi ni. Dibawa ke Hulu Kilih, sampai pergi berdagang pun dibawanya Nabi. Sehingga sampailah satu usia 12 tahun Nabi dibawa ke Syam. Sampai di pertengahan jalan, sampai ke sebuah gereja. Sebuah gereja tu, lalu mereka pun berehat. Padri-padri gereja tu, rahib-rahib yang sedia kala membaca, yang fakih kitab Injil ini, tanya kepada Abu Talib, enta ni rombongan daripada mana? Abu Talib kata, kami semua ni daripada saudara-saudara Mekah. Tu kota Mekah. Kata rahib tu, ada tak dalam rombongan kamu ini seorang budak? Abu Talib pun tak tahu. Abu Talib kata, ada lah belakang. Cepat-cepat padri ni, rahib ni pergi mendapatkan budak kecil ni. Nak tengok betul tak, ada kontradik tak dengan kitab yang dia baca ni.
Mereka pun pergi mendapatkan budak kecil yang nama Muhammad ni. Lalu dia kata, wahai budak, wahai kanak-kanak, boleh tak kami nak tengok belakang ni? Cop apa? Cop kerasulan nubuah ni. Ketika mana? 4 tahun tu Nabi dicop. Tu. Belakang kita tak ada. Cuba tengok ada tak? Tu kerasulan. Maka tengok si rahib ni, nampak akan dia, kemudian dilihatnya di atas, nampaklah sekumpulan awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Sahih lah dia kata, inilah Nabi akhir zaman. Mereka lari balik jumpa Abu Talib. Kata apa? Kau baliklah, patah balik. Sebab di depan tu ada orang Yahudi yang nak bunuh anak ni. Sebab dalam kitab tulis rombongan dagangan daripada kota Mekah, yang dalam rombongan tu ada seorang kanak-kanak. Kalau dalam cerita orang putih ni dia panggil golden boy. Tu, patah balik. Barulah pak saudara dia ni tahu anak saudara ni hebat. Memang orang yang hebat. Nabi daripada kecil lagi dah hebat. Tu. Jadi kita kena taatlah Nabi. Wa sami'na wa ata'na. Ini dah. Tapi yang heran tu, bila ucapan penutup tu, si Muhammad tu berdal sikit 2-3 patah ayat Quran, semua yang kata bagus, ucapan yang cukup bagus. Apa standard mangkuk lah profesor yang duk kata bagus ni. Han tak tahu ke dia tu penyangak, penyamun, perompak, pembunuh pun kata bagus. Tak malu ke kat orang kafir? Macam ni standard pun. La ilaha illallah tu. Apa nak jadi ni? Masuk TV, Allah, buat diskusi pula. Ucapan inilah baguslah apa lah. Kalau tak bagus tu tak bagus lah. Nak buat macam mana? Cakap tak bagus je, takut kat rambut serugum tu. Allah, ingat dia tak mampu, dia mati juga tak lama. Mati terkejung juga tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tahun 1997 hutang negara 90 bilion. Akhir bulan 2015 hutang Malaysia berapa? 846 bilion. Tu, kerja dia apa? Tu, mangkuk tu yang bibir merah tu. Senang sebutlah Najib tu lah. Senang sangat. Payah nak fikir-fikir apa-apa. Tu. 800. La ilaha illallah. Siapa nak bayar tu tuan-tuan? Ni dia pelemah lah sikit rakyat. Dia bagilah turun minyak 2 kupang. Padahal dah 5-6 bulan dah turun dah minyak kat Amerika tu. Baru nak turun. Ada juga baguslah kerajaan ni. Turun 2 kupang bagus. Dah sapu duit kau 20 juta kau tak tahu. Dijualnya aset-aset negara ni tuan-tuan. Allahu Akbar, sewenang-wenangnya. Aset negara dijual dekat China. Dia beli daripada satu syarikat daripada China, lokalnya, 18 bilion harga dia. Dia jual 9 bilion. Menyaga ti kucing apa macam tu. Tu. Mana pi ni? Ketua-ketua negara apa tak cakap? Orang-orang bijak pandai tak boleh cakap. Sekarang ni undang-undang negara ni tuan-tuan jadi tak tentu hala. Apa kenyataan KPN dia kata apa? Kalau kita tengok perompak itu membunuh anak kita, isteri kita, kita diam, jangan buat apa-apa. Kita pergi lapor kat polis dulu. La ilaha illallah, kepala bodoh nak mampus kau ni. Ya Allahu Akbar. Besok tengok anak dia kena rogo besok, dia nak biak ke tak biak? Tuan, Allah kau nak tunjuk senang aja. Hang buat undang-undang ikut suka hang je. Ada akal ke macam tu? Kalau rakyat ni sikit tembak aja. Rakyat boleh. Allahu Akbar. Mana yang kata security? Keselamatan mana? Hak rakyat mana? Rakyat tak boleh nak cakap langsung. Kau cakap yang against dia, kena tahan kau. Tidak semena-mena budak yang tak tahu, budak kanyak umur 19 tahun ditangkap. Kata Al-Qaeda. Ya Allahu Akbar. Budak tu pun muka bukanlah ganas sangat pun. Muka baik, budak kampung. Dia nak divert isu, nak alih isu. Ini tak boleh cakap sini. Dia akan buat macam-macam. Tu. Itu yang timbul G25-nya. G25. Kata apa? Ni, kalau ni jangan kacau. Itu privasi, masalah sendiri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini negara hang kan, negara Allah. Kalau hendak undang-undang sendiri, keluar daripada dunia ni, pergi cari dunia lain. Buat undang-undang sendiri. Ini hak Allah. G25 ni golongan profesional. Yang jadi ketua pengarah masa kerja dulu. Dah pencen tak boleh nak buat apa.
Kononnya mereka ini kumpulan yang influence, orang yang berpengaruh. Pengaruh apa? Ya. Dengar orang nak terpengaruh. Tu. Itu ketika timbul isu tu ketika mana? Hangat perdebatan di PWTC. Nak alih lagi. Malaysia ni kerja alih isu lah. Rakyat jugalah yang melanahnya. Kan? Naik ni kena tol naik saja. Di Malaysia ni semua yang naik, yang turun hujan je. Turun hujan je. Kan? Tu. Main semua naik. Tak pernah fikir ke pasal rakyat ni? Sebab apa tuan-tuan? Ada yang sokong ni tu. Sudah-sudah lah tuan-tuan. Sudah-sudah lah. Kan? Ingatlah kita ni, Allah bagi kesempatan kepada kita dua saja. Nafas pun Allah bagi dua nafas saja. Nafas yang kita sedut dengan nafas yang kita hembus. Kan? Syukurlah di atas nafas setiap kali kita boleh sedut itu. Syukurlah. Kan? Sebab apa? Akhirnya kita, kalam kita, nafas yang kita hembus itu. Tarik. Habis. Tu. Kemudian ada lagi. Alhamdulillah. Hembus. Ada lagi. Sampailah kita di awal 2016. Kan? Syukur banyak-banyak. Kita minta dipanjangkan umur. Supaya kita dapat, bukan panjang umur nak ni tak. Panjang umur sebab apa? Nak tambah amal. Tu. Agar kita mati besok. Sebab Allah nak tengok apa? Ahsanu amalah. Amalan kita yang akhir itu. Kan? Whatever yang kita going through ni bagus dah. Ketaatan yang kita buat ni bagus dah. Persediaan ni bagus dah. Cuma kita perbaiki lagi, perbanyakkan lagi. Tetapi Allah tidak menyebut pun kamu kena melakukan ibadah yang banyak barulah aku bagi syurga. dah. Allah kata nak masuk syurga aku hanya di atas rahmat aku. So apa yang kita sedang lakukan ini adalah kita mohon rahmat supaya Allah tengok kita berdasarkan dalil yang Allah bagi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku cipta jin dan manusia ni, Allah kata hampa kena abdikan diri kepada aku dan rahmat aku akan datang. Tu sebab kita boleh ada sini. Sebab apa? Dengan rahmat Allah kita boleh ada sini. Kan? Tidak tengok TV lagi bagus. Tapi tak, tuan-tuan tidak memilih untuk tengok TV. Tuan-tuan memilih untuk nak campak aja TV tu. Kan? TV surat khabar cerita pembohong saja. Tak ada satu cerita yang betul. Surat khabar ni yang betul 4 nombor ekor dengan keputusan jaringan je. Bola. Kalau kena 10-0 dia tulislah 10-0. Kena 8-0 buh 8-0. Dia tak boleh nak buh 2-1 ke ada. Tu. Mau kalau lain tu lah, Allahu Akbar. Kalau radio ni kata ekonomi stabil saja, tak pernah tak stabil. Tu. Pelaburan luar negara ni masuk saja, tak pernah tak masuk. Tapi duit makin kering. Tu. Ni nak bagi BRIM pula. Sebab apa? Hari tu dah kutip dah 2 kupang. Boleh duit bagi BRIM. Duk sogok macam tu je lah. BRIM yang menyokong tetap menyokong, yang tak sokong duit tu BRIM sapu tetap sapu. Kan? Mana kata yang jadi macam tu cerdiklah dia sampai mati, cerdik dia. Yang dapat alah kan paper ni tunjuk makcik tu dapat 500. Allahu Akbar, dia kata terima kasihlah kepada kerajaan, ini boleh membantu persekolahan anak saya. Hang tak tahu hang nak kena kapok nanti. Tu. Dia bagilah duit kena mangkuk tu. Suruh makcik tu pegang. Dia ingat duit dia. Dah duit balaci lembu mana hang tak tahulah. Tu. Mana satu Perdana Menteri dalam dunia ni yang bila mana berjalan bini jalan depan. Malaysia saja negara yang tercinta. Malaysia aja. Jualan dia macam penguin tu. Allahu Akbar. Katik pula tu. Perasan. Orang kata apa? Jangan mati perasan. Mati aksiden tak apa, jangan mati perasan. Itu perasan tu. Semua dia nak cakap. Tak tahu lah tuan-tuan apa nak jadilah. Tu, cukup-cukup lah tuan-tuan. Doa-doa lah kita. Buat solat jap terlingkup bang. Terlingkup jadi depa orang beriman pula. Popok ni kalau kalah tuan-tuan habis. Semua pakai seluar pendek aje lah.
Habis dah. Kalah tak ada. Yang sebab duk menang ni sebab duit banyak. Dah sapu duit ni, sapu duit tu. Tu sebab ketirisan berlaku. Ni yang satu pula SPRM ni. Menteri Gaji Haram, ketua pengarah dia. Hang kata hang dah interview dah. Yang derma tu 2.6 bilion. Tunjuklah, bagilah rakyat dengar apa yang interview. Kita dah buat satu rakaman. Lepas tu dia cover pula, undang-undang tidak mengizinkan, kepala otak hang lah. Bodoh nak mampus. La ilaha illallah, itulah. Kita pun telah pun interview ni apa, Perdana Menteri di Sri Perdana. Kau bagi tahu lah, ceritalah ni. Ni dia bukti dia. Baru rakyat boleh percaya. Ni bila kes tu nak habis? Dah berbulan-bulan, dah masuk setahun dah, tak habis-habis lagi. Suatu NDB-nya tak habis 2.6 bilion. Allahu Akbar. Dah hang kata hampir jumpa Tok Arab tu, tunjuk muka Tok Arab tu siapa. Baru rakyat kata, oh betul. Rakyat boleh betulkan. Satu NDB duit 48 bilion hilang. Mana pi tuan-tuan? Baru ni di Kelantan yang banjir besar tu. Mula-mula PAM berapa? 800 juta untuk buat rumah kononnya. 2 bulan kemudian PAM lagi 600 juta. 1.4 bilion. Satu rumah pun tak ada tuan-tuan. Mana pergi duit tu? Allahu Akbar. Mana hutang tak banyak? Tuan. Dah ada 4 biji kapal terbang tu. Beli lagi 2 biji. Han nak terbang sekali, han naik 6 sekali ke? Han naik sebiji aja. Sebab apa? Mangkuk-mangkuk ni duk cover. Dia kata apa? Takkanlah kita nak bagi Perdana Menteri naik kapal layar. Bodoh nak mampus betul lah kau ni. Tu. Dah ada 4 biji, naiklah yang 4 biji tu. Ya Allah Akbar. Rakyat ni kai pagi makan pagi, kai petang langsung tak makan pun dah. Dia duk lavish spending. Tu. Betul lah cincin yang dia beli 24 juta tu memang betul lah. Yang beg ni satu kapal terbang beli beg. Satu harga beg tu bukan kata nothing less than 100,000 lebih satu beg. Awak dia pakai 50 sekali kalau dia bawa. Satu tu je. Allahu Akbar. Tuan. Malang sungguh nasib orang Melayu tu. Sebaik orang Melayu sini tak malang. Allah masih pandang tinggi tu. Nampak macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Kalau ada Nabi Muhammad SAW, kalau ada Saidina Umar, maka penampak habis dah. Tu menteri-menteri yang bengong ni. Dia kata kita buatlah 2 kerja. Itu pun lagi satu bangang. Lagi carutlah aku tu. Kita buatlah 2 kerja. Banyak kerja hang nak buat. Tu. Allahu Akbar. Kita kena faham lah kena. Tu penyakit hati. Dia ada sakit hati, hati sakit. Hati sakit tak boleh dengar cerita macam ni. Sebab dia kata ustaz tipu. Ustaz tak tipu. Fakta dah. Jadi wallahu alam, 20 minit dah berlalu. Mukadimah aja. Baru nak masuk tajuk. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, apa yang kita nak bincang ni tuan-tuan, kita tengok ada tak kaitannya dengan apa yang berlaku sekarang ni? Apa tajuk dia tuan-tuan? Yang membicarakan segala babul majaa, babul majaa min fitnatil dajjal. Bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah dajjal. Dajjal ni dalam bentuk apa sebenarnya? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dikehendaki dengan fitnah dajjal itu iaitu haru biru dan kesusahan dan kesesatan ke atas manusia diperbuatnya. Berlaku tak sekarang? Haru biru, kesusahan, kesesatan. Tu. Adapun setengah daripada haru biru dan kesusahan orang itu apabila telah diserunya orang kemudian tidak mahu menurut sebagaimana serunya itu. Berlaku tak? Berlaku. Kemudian apabila berpaling ia daripada orang itu, habislah harta orang itu menurutnya dan tinggal orang-orang di dalam kesusahan dan kelaparan. Allahu Akbar. Dajjal ni bukan bentuk
macam-macam kaedah Allah boleh buat. Kau yang ada tu dah Dajjal apa? 2 ekor tu. Rasa-rasa dah. Tu. Maka yang sehabis-habis besar balanya iaitu dia mengaku dirinya Tuhan yang boleh menjadikan sesuatu dan boleh menghidupkan dan mematikan dan memberi nikmat dan memberi seksa dan lainnya. Ada tak sinonim? Ada? Hanya kami yang boleh bagi ayat makan. Dia ingat dia Tuhan. Tu. Cakap sikit tangkap, cakap sikit bunuh. Ada sikit-sikit. Semuanya itu ada dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat-sahabatnya, kemudian sahabat-sahabatnya menyampaikan kepada orang yang semasanya hingga sampai kabar Nabi itu kepada kita. Zaman Nabi dulu Nabi dah beritahu, dan para tabi'in, ulama-ulama bawa kisah itu sampailah sekarang ni kita pun dapat sanad dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebagaimana tersebut lagi akan datang ini dengan panjangnya, itu katanya Anin Nawasil bin Sam'an Al-Kilabi qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal lazata ghadatin faqafadha bihi wa rafa'a hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, katanya telah menyebut Rasulullah SAW, yakni telah bercerita ia akan segala fitnah Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman ini, mencerita Nabi itu pada satu pagi, maka direndahkannya padanya dan diangkatnya. Dajjal ni apa misi dia? Dia hadir ketika mana manusia ketika itu dalam keadaan bukan serba salah, kesusahan sangat. Maka datang dia menabur segala kemewahan, iaitu dia baginya brim. Tu. Lepas tu 2017 nak mengundi lah, maka dia bagi lagi kain plekat dengan RM10. Habis. Maka dia turun, semua turun. Tolnya turun, ni turun. Rakyat akan kata kerajaan bagus, maka rakyat pun undi lagi, kemudian dibodoh-bodohkan lagi. Betul lah kata Soekarno, we are not stupid, we are being stupid by the system. Tu kata orang kampung saya. Tu kata Soekarno, kita bukan bodoh, tetapi kita dibodohkan oleh sistem. Memang tu sebab yang Mamak Kuti tu pening kepala sekarang. Dia ada sembang lah dengan dia punya orang kanan, penulis artikel dia, Datuk Nordin. Dia sembang dengan Dr. Mahdi. Dr. Mahdi kata apa? Memang tongkoi sekok ni memang tak jatuh, sebab dia akan guna macam-macam. Tuan-tuan, sebab apa dia boleh berucap? Dia tahu dia silap, dia tahu dia silap. Pasal apa dia boleh berucap? Siapa depan dia? Tu. Dia cakap depan orang ni macam tak ada apa, tak bersalah, tak malu. Relax. Tu. Dia boleh cakap ikut suka macam tak ada apa-apa, padahal berserabut kekuatan bini dia tu, yang bersorgum rambut tu. Tuan-tuan tengok rambut dia sama aja, tak punya teronyeh. Dia kalau tengok sekali-sekali macam sambil velu muka dia. Betul? Dengan rambut dia tu muka dia kan dia sepupu sambil velu ke apa? Itu sebab setiap kali dia pusing panjat tu, batu kef tu panjat kan. Jom orang pembangkang pergi 7 hari 7 malam masuk Surau Bawah, dia tak masuk pun tu. Tapi yang bagusnya tuan-tuan, sambutan tahun baru tahun ni baguslah, berselawat di dataran merdeka, bagus tu, at least tu. Sebab apa? Pada tahun lepas genaplah tanggal 11 tahun berlakunya peristiwa tsunami 26 Disember 2004. 11 tahun berlalu. Banyak meninggalkan kesan, khususnya di Aceh. Tengok hukum-hukum Islam tu dijalankan dah sekarang. Orang remaja-remaja perempuan ni pakai seluar ketat, diconteng tu dia suruh balik. Tu patut kena buat.
Tu. Membonceng motor berpasangan, tak ada apa ikatan, saman. Kita saman, parkingnya dia saman orang tu. Barulah aku nak jadi tuan-tuan tu. Kita yang masalahnya asyik-asyik majmuk, majmuk. Zaman Nabi itu lebih lagi daripada majmuk. Boleh juga buat Islam. Alasan semua tu tuan-tuan. Nak harap siapa lagi di atas tu? Orang agama tu yang Jason King tu. Yang jaga Yapin tu, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Boleh ada simulator golf tu dalam office tu. Hampa nak main golf, hampa ni orang Islam ke orang apa? Tok lebay ke apa nak main golf tu? Tak, dia akan mendatangkan keuntungan pula tu. Ada juga yang nak menjawab tu. Yang si Bangang ni pun cakaplah itu untuk hampa buat latihan saja. Hampa pun bukan ada kerja apa pun. Menteri Kedarah gaji sampai 700,000 setahun. Ya Allah tuan-tuan. Duit tu duit amanah tu tuan-tuan. Pokok ni tak takut mati langsung lah pokok ni. La ilaha illallah tu. Kalau boleh lah saya tukang bagi main dia depa memang ganyang maksimum. Tu. Memang kena jentik telur, sahih lah. Tu geram sangat aku. Tu sebab saya ke tempat saya, kalau geng-geng tu meninggal tak panggil saya. Dia cari orang dia. Hang mari kat aku memang hang sakit. Memang aku perjerah hang meh. Kau bagi hang suka biru kan, kau bagi mandi hang sampai biru terus. Dia air 9 tu. Satu air serbuk cendana. Satu lagi kau barus. Satu lagi air mutlak. Satu lagi air nila tu, nila biru kan. Bagai. Tu hang suka biru sangat. Tu air nila. Dia jadi air 12 dah, tak jadi air 9. Allahu Akbar. Tak tahu lah tuan-tuan apa nak jadi. Itu kata SM Salim, apa nak jadi SM Salim lah kata. Tapi itu pun boleh tahan juga tu. Yang seorang lagi jin yang kita ada jin. Tu hidup dan mati saya pergi. Hanya satu-satunya jin yang ada kat Malaysia ni, jin Samsudin. Allahu Akbar. Okey. Direndahkannya, yakni dia perhinakan dengan sabdanya, mata Dajjal itu buta sebelah dan sebelah lagi timbul. Dan sabdanya, sungguhnya Dajjal itu mengaku dirinya Allah, tetapi tiada terbunuhnya melainkan seorang sahaja. Dan sabdanya, sungguh pun Dajjal itu besar penyesatnya, tetapi tiada mengapa kepada orang yang mukmin, dan tiada berat menolaknya, dan tiada payah membentahinya dan membangkangnya. Apa kiasan tulisan Syekh Idris Al-Marbawi? Macam tuan-tuan sekarang lah, Allah bagi hidayah, Allah bagi iman, tuan-tuan boleh nilai betul ke tak betul. Itu yang penting dia. Tuan-tuan tidak mengikuti jejak, tidak menyokong. Betul kan? Itu sebab kata Nabi Muhammad SAW, takut dia umat aku ni, kata Nabi Muhammad, yang ikut dia tu, yang ikut dia tu nampak dah dia tu ciri-ciri, biografi, biodata Dajjal ni. Nabi dah bagi tahu dah, Dajjal ni macam ni. Kita ni nampak yang macam mana Nabi bagi tahu tau. Kita ni sebab Allah bagi iman. Geng-geng tu dia tak nampak, dia nampak cantik. Dia nampak Allah bibir merah, cakap, pandai, rambut kerinting apa semua kan. Pasangan dia pula rambut sergum, jalan katik macam itik. Kata kita kena sokong ni bagus ni. Tuan-tuan, mana tak sokong tuan-tuan. Mesyuarat dia boleh ada hujung tu, dia boleh ajar. Tuan. Tak gagap popok ni. Popok ni semua nak pulus saja. Dia kata sokong. Dalam pada tu pun takut juga dia dengan bayang-bayang sendiri. Tak berani nak buat persidangan open ni. Buat pemilihan takut ni. Buat tertutup. Tu. Takut ada silent protest. Tak berani juga dia tu. Tak yakin juga, tapi cakap berdekah-dekah cakap. Cakap ke main. Ada satu
satu wawancara lah dia cakap, satu ceramah dia kata apa, kita kena tahu siapa orang munafik, sifat-sifat orang munafik kita kena tahu. Padahal dia cakap kat diri dia tu, dia ada 3 tuan-tuan. Dia cakap, yang pertamanya apabila janji tidak ditepati. Hang lah tu tongkoi oi. Tapi dia macam cakap, macam bukan dia. Yang kedua apabila diberi amanah, boy, macam bukan dia juga. Orang munafik ni besok akan dilaknat oleh Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia berani cakap ni tu. Han cakap kat hang tu, han tahu tak bengong oi. Jo yang duk ada depan dia tu kata, amin. Sahih kena tuan. Ni semua tunduk je, ngantuk. Samalah Dajjal ni, dia akan cakap apa saja. Allah bagi sampai satu peringkat, Allah bagi kuasa Allah tu kepada Dajjal ni, kuasa menghidupkan manusia. Allah bagi. Allah yang maha pemurah ni lagi maha mengetahui ni tuan-tuan. Syaitan dan iblis ni Allah dah tahu dah, memang makhluk perkosa, memang taut. Tapi bila iblis ni, bayang tengok tuan, yang kata Allah ni doa ni, iblis ni berdoa kepada Allah, minta, Allah bagi juga. Allah kata apa? Iblis kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, tangguhkanlah tarikh kematian aku sampailah kiamat. Sebab apa? Aku nak goda anak Adam ni. Allah kata, kan? Jalan. Allah bagi juga tuan-tuan. Telahlah macam kita ni kalau doa, ya Allah ya Tuhanku, tumbanglah kerajaan Barisan Nasional ni, mesti tumbangnya. Cakap direct ya. Tu. Contohlah contoh. Tapi bukan kerajaan Barisan Nasional di sini. Belah-belah Tokyo. Sini pun samalah. Mantap. Kan? Kalau semua doa tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang mana lebih afdal di antara selawat dan negara Islam? Mana doa? Yang kau duk selawat tu. Tuan-tuan tahu sekali selawat berapa? Yang duk selawat tu 160,000 orang bayar dah. Satu Malaysia dah jelajah dah. Sekarang ni dia ada selawat baru pula, selawat Jawa. Selawat Jawa ni kalau dia nak bawa Kelantan, Terengganu tak boleh. Lain negeri boleh. Kelantan pun tak faham Jawa. Terengganu lagilah makan ikan kan. Tu. Tapi di Selangor ada ICT dekat Shah Alam. Di Terengganu pun ada ICT juga. Tapi bukan ICT macam Shah Alam. Di Terengganu ICT dia apa? Ikan celup tepung. Makan. Sedap. Tu. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kembalilah kita kepada jalan Allah. Sebab apa Allah kata, wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada kezaliman, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Api neraka ni bukan main-main. Tu. Makanan ahli-ahli neraka ni bukan main-main. Dia 2 tu je. Buah zakum dengan air daripada timah panas tu. Walaupun buah zakum tu dia dah tahu dah, kalau aku makan ni akan tersekat di sini ni, tapi Allah jadikan nafsu dia tu, keinginan dia tu nak makan juga, nak makan juga, maka dia kena makan. Samalah macam ahli syurga. Nabi dah kata dah, siapa yang meneguk segelas air telaga Kausar itu, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Mana kata kita masuk syurga besok, Allah bagi keinginan tu untuk minum air daripada sungai, yang sungai coklatnya, sungai soyabinnya, sungai melonya. Sekarang ni yang kita tengok di Malaysia, sungai teh tarik aja, tu pun tak boleh nak minum. Besok ya Allah, berkubang kita dalam sungai melo tu. Oh Allah, tu jadi dia kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Panjang umur murah rezeki, jumpalah kita sekali lagi pada bulan hadapan, insya-Allah kan. Jadi duduk baik-baik tuan-tuan, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dipermudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat, minta diperbaiki segala urusan dunia dan urusan akhirat. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, berkatilah penimbunan kami pada malam ini, rahmatilah perpisahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, permudahkanlah segala urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.